Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datangkan kita ke rumahnya, kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu yang merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk amalkan. Kita berhenti pada muka surat 108 kitab Nabi Biru ni, iaitu berkaitan dengan syarat sah solat. Kalau yang coklat tu muka surat apa? 102. Yang coklat tu 102, yang biru tu 108. Kita dalam membincangkan syarat sah solat yang ketujuh, iaitu masalah najis. Baik, kita perenggan okey. Dimaafkan tempat yang masih terdapat kesan istinja dengan batu. Dimaafkan tempat yang masih terdapat kesan istinja dengan batu. Ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada seseorang yang beristinja hanya menggunakan batu. Selepas itu, batu atau tisu atau ketulan tanah, dan selepas itu tidak disusuli dengan air, maka sudah pasti ada kesan-kesan najis dan itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Maksudnya kalau dia akan bersihkan, dia cuba bersihkan dengan air, memang akan ada kesan. Tapi sekadar mana yang dihilangkan, air najis tu dihilangkan dengan ketulan batu atau tisu, maka dia dah boleh sembahyang. Dia dah boleh sembahyang. Dimaafkan juga, bahkan dia boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam kepada orang yang beristinja menggunakan air. Dimaafkan juga tanah jalan yang diyakini kenajisannya. Okey, kita daripada rumah kita, daripada mana-mana tempat kita menuju ke tempat solat, mungkin hujan dan berlaku dan ada lecak. Jadi kita berjalan dalam lecak, kita pijak tanah yang berlumpur. Jadi kita kadang-kadang kita dah jaga pun dia terpercik juga. Dia terpercik juga. Itu dipanggil tanah jalan. Jadi tanah jalan ni ada dua situasi. Satu, tanah jalan yang kita tak pasti dia najis ke tak najis. Okey, tanah jalan yang kita tak pasti najis ke tak najis. Jadi itu memang tak ada soalan. Yang itu memang tak ada soalan, tak payah bincang. Okey, kita daripada rumah kita nak pergi ke surau, nak ke masjid, kita lalu padang rumput ke apa ke, tengok belakang baju kita ni ada kesan tanah, kesan lumpur, ada percikan-percikan. Tanah kita lalu tadi tu najis ke tidak? Tak pasti, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Mungkin anjing lalu, mungkin ada tai kucing, mungkin itu kemungkinan itu semua tidak dipandang. Tidak dipandang. Sekarang cerita sini bukan najis, bukan tanah jalan yang keadaan yang pertama tadi. Ini yang diyakini kenajisannya, itu pun dimaafkan. Memang itu tempat laluan anjing. Memang situ kalau waktu tak hujan pun kita selalu tengok banyak tai kucing kat situ, ataupun tai lembu ke, tai kuda ke. Jadi bila hujan memang kita yakin tanah lumpur situ bernajis.
dan memang kita lalu itulah laluan kita, maka dimaafkan juga tanah jalan yang diyakini kenajisannya, dimaafkan. Okey. Serta sesuatu yang pada kebiasaannya sukar untuk dijauhkan daripadanya. Okey, secara kebiasaan memang benda tu susah nak dijauhkan. Ulama beri contoh tempat tawaf di sekeliling Kaabah tu, banyak, ini cerita lama lah, cerita lama, banyak taik-taik burung merpati ni. Jadi timbul soalan, macam mana nak semayang, macam mana tawaf. Jadi jawapannya ialah dimaafkan, kerana benda tu sukar untuk dielakkan. Jadi ia berbeza mengikut waktu dan tempat pada pakaian. Tempat pada pakaian, tempat kena pada pakaian tu juga berbeza. Kalau kadar yang kena di bahagian bawah tu, kadar yang sama kena di bahagian atas badan, maka tidak dimaafkan. Macam mana boleh sampai atas, sampai kopiah pun kena. Okey, kalau kadar itu dimaafkan pada bahagian bawah baju, mungkin dia tidak dimaafkan pada bahagian atas baju. Itu maksud tempat pada pakaian. Di bahagian pakaian tu, tempat kena tu pun ada perbezaan. Bawah selalu lebih senang kena, jadi kadar yang dimaafkan lebih banyak. Atas sepatutnya susah sikit kena, maka kadar yang dimaafkan sedikit berbanding bawah. Dan juga badan, tempat kena najis pada badan juga boleh berbeza. Baik. Adapun ni masih lagi cerita najis. Masih lagi cerita najis. Tadi semua tu najis berkaitan dengan perjalanan untuk pergi ke solat. Sekarang najis di badan orang yang solat itu sendiri. Adapun darah jerawat, okey, darah jerawat, bisul, kudis, air bisa, air luka tu kan, air bisa tu, nanah, cengkenik. Ni dia cengkenik, saya pun tak pasti cengkenik ni apa. Cengkenik ni apa? Bukan. Dia terjemah cengkenik ni dia terjemah apa Oh, dia macam kutu dia macam kutu. Al-qayhu tu air bisa, as-sadidu tu nanah, al-baraghis tu cengkenik. Oh, dia macam kutu ada beradik lah tu. Cengkenik, kutu, ada beradik lah. Nyamuk, pijat atau bak. Bak ni sebenarnya lafaz Arab yang dikekalkan, tak nak cari bahasa Melayu tak jumpa. Jadi ini semua binatang-binatang kecil. Cengkenik, kutu, semua ni binatang kecil yang ada darah sikit dalam badan dia. Darah tu daripada manusia tu sendiri. Okey. Tempat ambil darah, bekas tempat ambil darah, sama ada dekat tangan ke ambil darah. Jadi biasanya lepas ambil darah tu kita letak plaster tu kan, kita dah bersih, letak plaster. Jadi mungkin ada keluar sikit, itu dimaafkan. Tak payah kita nak semayang pastikan ni ada darah sikit ni, tak boleh ni, tak, itu dimaafkan. Dan bekam, bekas tempat bekam, belakang badan, kepala. Jadi kadang-kadang lepas dah beberapa ketika pun, dengan kita bergerak-gerak tu keluar sikit. Kalau kita pakai baju putih ke, nanti dekat bahagian bekam tu ada sikit-sikit darah. Tahi lalat, ini bukan tahi lalat yang atas kulit tu, memang tahi lalat. Tahi daripada lalat. Kencing kelawar, kencing dedas. Kencing dedas ni kencing yang tak tos lah. Okey. Darah istihadah, air daripada luka dan melecet. Air daripada luka dan air daripada kawasan yang melecet yang telah berubah baunya. Air luka ni tidak semestinya najis. Dia hanya najis kalau dia dah busuk. Air luka tu busuk, bau najis. Tapi itu pun dimaafkan. Ini semua dimaafkan. Maka sekalian itu dimaafkan sama ada sedikit maupun banyak. Semua ini dimaafkan
sama ada sedikit maupun banyak, melainkan jika dia duduk di atas pakaian yang terdapat perkara tersebut. Okey, sekarang ni ceritanya dia pakai dekat baju yang dia perlu pakai untuk semayang itu ada najis-najis yang dinyatakan ini, dimaafkan. Tapi kalau kain tu, kain yang ada najis tersebut yang dikatakan dimaafkan itu, dia tak perlu pakai sebab dia ada kain lain. Oh, dia kata saya ada kain lain, tak apalah, kain ni saya bentang buat sejadah. Oh, tak boleh. Tak boleh. Okey, sebab awak tak perlu pun pada sejadah tu. Tak perlu. Lepas tu dia kata melainkan jika ia duduk di atas pakaian yang terdapat perkara tersebut. Duduk tu tak perlu. Dia boleh semayang tanpa kain tersebut, tanpa alas. Atau ia membawanya tanpa sebarang darurat. Dia ada satu kain pelekat di bawah, dia pakai kain pelekat, dia ada satu kain spare. Kain spare tu yang kena, dia pun gulung-gulung, dia letak sini semayang. Kenapa letak sini? Apa keperluannya? Jadi itu tidak dimaafkan. Okey, dia najis-najis yang dimaafkan ni, dia ada tempat dia. Bila kita pindahkan dia daripada tempat dia, dah tak dimaafkan. Okey, maka ketika ini dimaafkan kadar sedikitnya sahaja, bukan kadar yang banyak. Okey, ini najis-najis yang dinyatakan tadi ni, daripada darah jerawat sampailah ke mana tadi? Ke air luka yang air luka, air daripada luka dan melecet yang telah berubah baunya. Daripada darah jerawat sampai situ, dia kata sekalian itu dimaafkan sama ada sedikit maupun banyak. Tapi dia punya syarat-syarat dia. Darah yang sedikit daripada tadi ni semua dimaafkan sekiranya tidak bercampur dengan benda lain. Kalau bercampur dengan benda lain, maka tidak dimaafkan. Okey, pertama syaratnya tidak bercampur dengan benda asing. Okey, tidak bercampur dengan benda asing. Yang kedua, tidak melepasi tempat tetapnya najis ini ketika najis ini keluar. Okey, contohnya kita ambil darah kat sini, berdarah kat sini. Jadi tempat dia keluar, lepas keluar tu mungkinlah dia meleleh ke tepi sikit ke, itu tempat dia, kata destinasi last dia. Dia tak boleh berpindah daripada situ. Kalau daripada situ dia berpindah pula ke tempat lain, itu dah tak dimaafkan. Okey. Dan yang ketiga, najis-najis ini tidak terhasil dengan perbuatannya secara sengaja. Kita tengah semayang tu, kita tengok ada nyamuk, kita tak perasan, nyamuk ni dah gemuk dah, kita pun tepuk dia, pap. Mungkin ada dua ekor sekali, kita tahu, pap. Okey, najis tu kalau sedikit daripada nyamuk tu sikit, dimaafkan. Tapi masalah nyamuk tu ialah masalah bangkai dia. Bangkai dia najis. Jadi kalau kita tengok nyamuk dalam sembahyang tu, jangan tepuk. Kita halau dia, bagi can kat dia. Lepas sembahyang kita tepuk dia. Lepas sembahyang kita tepuk dia. So kalau tengah sembahyang kita tepuk dia, sekalipun sikit tu dimaafkan. Dimaafkan sikit tu. Tetapi masalah dia punya badan, dia punya bangkai dia tu tidak dimaafkan. Okey. Kemudian sikit dan banyak ni, macam mana kita nak kira dia? Siapa nak buat keputusan sikit ke banyak? Dia ikut uruf. Ikut uruf lah, ikut kebiasaan. Kebiasaan maksudnya orang tengok sikit ni, kita tanya kat 2-3 orang, banyak ni, banyak lah tu. Tanya orang yang biasa lah, yang biasa, bukan orang yang tak biasa tengok darah. Orang yang tak biasa tengok darah sikit pun dia kata banyak. Ni orang yang biasa tengok darah, ni sikit ni bukan banyak, ni sikit, orang kata sikit. Okey.
Kemudian dimaafkan sedikit dari darah asing. Tadi itu semua cerita darah daripada orang tu sendiri, jerawat dia, bisul dia punya sendiri, sikit dimaafkan. Ini kalau darah asing tak dimaafkan. Kalau darah asing tu banyak, dia kata dimaafkan sedikit dari darah asing. Darah tu bukan darah dia, okey. Tetapi selain daripada anjing dan khinzir, daripada yang lain, contohnya kita duduk dekat dengan orang sembelih ke, terpecik sikit tu dimaafkan, tak ada masalah. Kalau sikit dimaafkan, okey. Kalau banyak kena basuh lah. Sikit dimaafkan. Tapi kalau yang sikit tu adalah darah anjing atau khinzir, tidak dimaafkan. Jika ia memicit jerawat, yang cerita atas ni semua adalah cerita jerawat apa semua ni dia keluar sendiri. Jika ia memicit jerawat atau bisul, atau ia membunuh kutu, maka dimaafkan kadar sedikit sahaja. Dibunuh nyamuk ke, dibunuh kutu ke, pijat ke, binatang-binatang yang curi darah dia tu dia bunuh. Jadi sekiranya daripada binatang tu terhasil darah yang sedikit, dimaafkan. Tetapi tidak dimaafkan kulit kutu dan seumpamanya. Itu masalahnya. Jadi tengah semayang, sabar dulu. Jika seorang bersolat dengan menanggung najis dalam keadaan ia terlupa atau tidak tahu, maka wajib mengulanginya. Nanti lepas semayang, balik rumah isteri kata, bang, ni seluar ni tak bersih ni. Dia tak perasan, bang, kain ni tak bersih ni. Tak bersih tu maksudnya najis lah. Jadi tak, sama ada dia tahu ataupun tak tahu, sama ada dia telah tahu kemudian lupa, tak kisah. Jawapan dia, ulang balik semayang. Ulang balik. Terlepas waktu, qada lah. Tapi kalau dia pakai itu dalam keadaan tidak tahu, dia tak berdosa. Tapi kalau dia tahu najis dan dia ada pilihan pakai baju lain, dia pakai juga, satu semayang tak sah, yang kedua berdosa. Jadi dalam surah pertama, dalam kes pertama tadi tidak berdosa, jangan risau, cuma ulang baliklah. Syarat sembahyang yang ke-8, menutup aurat. Ya. Ada masalah ke? Kalau macam pakaian betul lah, macam ni dia berbeza minyak semua. Dia tambah lah merapak. Minyak tak najis lah. Minyak masuk. Minyak tak najis. Tapi soalan ni bukan pada sinilah, soalan ni dekat syarat yang sebelum ni, iaitu apa dia? Suci dengan sempurna. So semasa bersuci dengan sempurna tu, baru ditimbulkan soalan, macam mana kalau ada minyak. Dia ada beza antara orang yang terlibat secara harian dan orang yang sekali-sekala. Orang yang sekali-sekala dia kena memang bersihkan betul-betul. Maknanya dia, itulah kali pertama dan kali terakhir dia cat rumah dia. Selepas dah jadi berbelang-belang tu, dia tak cat lagi. Dia tak pernah cat pun tak pernah pegang. Jadi itulah kali pertama dia cat, dan itulah kali terakhir. Jadi itu semua cat tu kena bersihkan. Tapi kalau orang memang dia terlibat, dia terlibat dengan minyak, memang kalau hilang tu sampai habis waktu semayang lah. Jadi sedikit di bawah kuku itu dimaafkan. Sedikit di bawah kuku itu, tapi syaratnya sangat sedikit, dimaafkan. Okey. Kemudian syarat yang ke-8, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat lelaki dan hamba perempuan. Ini kalau ada hamba nanti. Kalau mengikut hadis-hadis akhir zaman nanti akan ada hamba semula. Akan ada. Cuma ulama berbeza pandangan. Ada hamba tu dengan erti kata yang ada pada zaman dulu ataupun secara kiasan. Ada yang kata ada hamba tu secara kiasan, tapi ada yang kata memang betul, hamba betul macam dulu punya. Jadi sebab tu ulama masih berterusan membincangkan tentang hukum hakam hamba. Ada kitab-kitab fiqh yang moden, mereka terus keluarkan
perbahasan tentang hamba, sebab dia kata tak guna. Tetapi secara umumnya ulama masih mengekalkan perbahasan tu sebab kita kena tahu lah, kita kena tahu. Jadi aurat lelaki itu sama ada dia orang merdeka atau hamba, dan aurat hamba perempuan adalah apa yang di antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut tu sendiri tak aurat. Ni kalau dia pakai ditutup aurat tu tengah pusat, dan dia pastilah benda tu tak turun ke bawah. Kalau turun ke bawah tengah-tengah sembahyang batal. Dia ikat dia apa? Dia gam ke macam mana kan? Lepas tu lutut pun tengah lutut tu sini tak aurat. Dan dipastikan tak tersingkap. Okey, tak ada masalah. Tapi jangan cek pasal lah. Jangan cek pasal, tutuplah lebih. Jadi asalnya menutup, asalnya lutut dan pusat itu sendiri bukan aurat, tetapi oleh kerana dia menjadi penyempurna kepada menutup aurat, maka kena tutup. Kalau tak tutup nanti dia terbuka, maka akan menimbulnya masalah. Okey. Sebab dekat pusat tu dia tak ada garisan. Kalau dia ada garisan senang kita tahu daripada mana sampai mana. Okey, kalau ikut depan tu memang pusat. Tapi kalau ikut belakang, mana dia punya sepadan dia? Setentang dengan pusat. Setentang dengan pusat. Okey. Aurat ni sebenarnya dari segi syarak dia ada dua makna. Dia ada dua makna. Satu makna aurat ni ialah yang haram dilihat. Satu makna aurat ialah yang haram dilihat. Satu makna aurat ialah yang wajib ditutup. Ada benda yang tidak wajib ditutup tetapi haram dilihat. Tapi benda yang wajib ditutup memang tidak boleh dilihat lah. Ada benda yang tidak wajib ditutup tetapi tidak boleh dilihat. Umpamanya, mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hukum wanita melihat lelaki ajnabi sama seperti hukum lelaki melihat wanita ajnabi, sama. Iaitu tak boleh tengok semua. Tetapi adakah lelaki wajib menutup daripada muka sampai kaki? Tidak. Itu namanya ada benda yang tidak boleh dilihat tetapi tidak wajib ditutup. Okey. Jadi aurat dengan makna apa yang haram dilihat itu dibincangkan dalam bab nikah. Aurat dengan makna apa yang wajib ditutup ini dibincangkan dalam bab solat. Okey. Jadi bila sebut menutup aurat, maksudnya aurat yang wajib, bahagian badan yang wajib ditutup semasa solat. Okey. Jadi dikata aurat lelaki dan hamba perempuan ialah apa yang di antara pusat dan lutut. Apakah maknanya? Kalau ada hamba perempuan sekarang, dia boleh semayang kat sini pakai seluar pendek ni, dah tutup pusat lutut, sah semayang. Dari segi semayang dia memang sah, tetapi oleh kerana dia semayang itu berdekatan dengan dia ada lelaki ajnabi, dia kena tutup penuh. Dia kena tutup penuh tu bukan kerana itu aurat solat dia, itu adalah aurat dia di hadapan lelaki ajnabi. Jadi bila bincang aurat hamba perempuan ini adalah antara pusat dan lutut, jangan kita bayang, kalau dia semayang dekat sini dia pakai tuala je okey. Jangan. Dari segi solat dia okey, tapi dari segi dia dengan ajnabi tak boleh. Adapun aurat wanita merdeka ketika di dalam solatnya dan ketika di hadapan lelaki ajnabi, ini tambahan sebenarnya. Sebabnya dia tak payah bincang, sebab dia bincang aurat wanita dalam solat sahaja. Maknanya tanpa kita membincangkan dia solat tu di hadapan lelaki ajnabi ke kat rumah ke, kita tak bincang. Aurat wanita merdeka ketika di dalam solatnya dan ketika di hadapan lelaki ajnabi adalah seluruh tubuh badannya. Seluruh tubuh badannya. Okey.
melainkan mana tadi? Melainkan muka dan dua tapak tangan. Bukan dua tapak tangan. Tapak tangan kita kata yang ni kan, depan belakang sekali lah. Depan belakang sekali. Sampai sini. Jadi biasanya perempuan tu dia pakai apa dia panggil? Hand sock tu. Sebab kalau pakai sekadar pakai baju biasa tu kan dia terselak, tak boleh, nampak aurat batal. Jadi pakai hand sock tu tutup. Okey. Dan memang sepatutnya wanita Islam dia pakai pakaian begitulah. Bukan kata ini pakaian muslimah, ini pakaian biasa, tak. Muslimah tu siapa dia? Muslimah tu wanita Islam. Saya bukan muslimah. Muslimah tu maksudnya wanita Islam. Bila awak tu wanita Islam, awak tu muslimah. Jadi awak pakailah pakaian yang sepatutnya. Okey. Dan ketiga, bersama mahramnya adalah di antara pusat dan lutut. Ini juga perbincangan luar sebenarnya. Okey, sepatutnya dibincang aurat wanita dalam solat sahaja. Aurat wanita depan lelaki ajnabi tak payah bincang. Aurat wanita dengan mahramnya tak payah bincang. Okey, aurat wanita dalam solat ialah seluruh tubuh badan termasuk tapak kaki. Termasuk tapak kaki. Okey. Kadang-kadang dia tak perasan, dia sujud tu ternampak tapak kaki tu, itu batal sembahyang. Okey, kalau tak ditutup dengan segera batal sembahyang. Tapi ini dia bagi perbincangan tambahan. Bersama lelaki ajnabi adalah seluruh tubuh badan melainkan muka dan dua tapak tangan. Dan ketika bersama mahramnya adalah di antara pusat dan lutut. Tapi itu bukan bermakna kita kata satu wanita tu dia dengan adik-beradik dia boleh pakai tuala je kat rumah. Bukan bermakna gitu. Okey. Itu bukan maksudnya kalau leher ada sebahagian tepi itu ternampak, itu tak ada masalah lah. Tapi bukan kita apa? Bukan sebagai satu perkara yang bagus kalau satu orang wanita tu dia hanya pakai menutup aurat antara pusat dan lutut sahaja depan adik-beradik lelaki dia. Itu memang tak manis. Okey. Okey. Jadi sekarang ni dia sebut aurat lelaki, aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi itu ialah seluruh tubuh badan kecuali wajah dan tangan. Maksudnya yang tu tak wajib tutup lah. Jadi yang orang pakai purdah tu kenapa? Orang pakai purdah, orang pakai niqab, sebenarnya tak wajib tutup rupanya. Nanti dulu. Okey, dia kata kat sini tiada pertentangan antara apa yang aku sebutkan ni. Dia kata dalam syarah bahasa Arab ni, dia kata tiada pertentangan antara apa yang aku sebutkan bahawa aurat wanita merdeka itu ialah seluruh tubuh badan. Dia kata aurat ni maksudnya yang saya baca ni, saya baca syarah. Dalam syarah ni dia kata aurat wanita ialah seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan tanpa kecuali. Seluruh tubuh badan tanpa kecuali. Tetapi pengarang kitab bila dia sebut dia kata aurat wanita dalam solat atau bersama lelaki ajnabi ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kalau kita tengok zahirnya ada pertemuan lah. Dia kata tak ada pertemuan bila kita memahami dua makna aurat. Bila kita memahami dua makna aurat, satu makna aurat ialah apa yang haram ditengok, satu makna aurat ialah apa yang wajib ditutup. Jadi
wanita ni sebenarnya dia wajib tak tutup muka dan dua pergelangan tangan. Dia wajib tak tutup? Asal-asalnya tak wajib. Tidak wajib. Kecuali apabila dia meyakini akan ada lelaki yang memandang kepadanya. Jadi kalau perempuan ni, kalau dia keluar, dia rasa dia boleh jamin tak ada orang lelaki tak tengok dia. Jadi sebenarnya yang haram tu dari sudut lelaki. Lelaki tak boleh tengok, perempuan tak wajib tutup. Tapi masalahnya, ada tak di sini lelaki yang begitu hebat, yang tidak melihat kepada wanita? Itu masalahnya. Itu sebenarnya punca pemakaian niqab. Jadi kalau katakan tak ada orang tengok, dia tak wajib tutup. Memang tak ada orang tengok, semua lelaki macam sahabat. Semua lelaki macam sahabat Nabi, cuma jalan tunduk bawah tu tengok atas. Ada satu orang ulama ni, dia kata dia memang tak tengok atas, dia tengok bawah je. Tengok bawah. Dia kata kenapa tak pernah dongak ke atas? Dia kata dia pernah sekali dongak ke atas, dia ternampak satu orang perempuan, dia terlihat aurat perempuan, rumah perempuan tu tinggi. Jadi selepas tu dia dah bersumpah untuk tak nak tengok atas, cuma tengok bawah je. Sebenarnya bukan masalah atas ke bawah, masalahnya jaga mata lah. Kalau dulu rumah flat ke apartmen ke, tengok atas bawah lebih kurang je. Atas pun ada, bawah pun ada, kiri ada, kanan semua ada. Jadi dia punya kunci dia jaga mata. Mata tu perlu dijaga. Jadi aurat wanita dengan makna bahagian tubuh yang tidak boleh dilihat semua. Aurat wanita dengan makna bahagian yang mesti ditutup ialah semua kecuali muka dan ini. Okey, boleh jelas betul, itu beza dia. Aurat wanita yang tidak boleh dilihat oleh lelaki. Aurat wanita dengan makna bahagian tubuh wanita yang tidak boleh dilihat oleh lelaki ajnabi semua. Aurat wanita dengan makna bahagian yang mesti ditutup ketika sembahyang dan bahagian yang mesti ditutup bila berhadapan dengan lelaki ajnabi semua kecuali muka dan tangan. Tapi masalahnya kalau tak tutup, orang tengok. Dan sangat sukar untuk kita kata orang itu lihat tanpa ada rasa syahwat. Sukar. Jadi Imam Nawawi memang buat keputusan tak boleh. Okey, tidak boleh melihat. Sebab hukum asalnya sebenarnya boleh tengok sekiranya tidak ada syahwat. Maknanya ada ulama berpandangan boleh tengok sekiranya aman daripada fitnah dan tidak ada syahwat. Itu pandangan kedua. Pandangan kedua dalam mazhab ialah boleh tengok wajah perempuan ajnabi. Ini pandangan kedua. Yang pandangan yang muktamad yang Imam Nawawi putuskan itu tak boleh walaupun tanpa syahwat, walaupun aman daripada fitnah. Tapi pandangan kedua, dan pandangan ini maksudnya untuk orang yang memang dia punya suasana pekerjaan, dia punya memang suasana dia macam tu. Dalam tempat kerja, sekolah memang susah lah kalau dia nak macam ni, susah. Susah. Dia jadi orang pelik. Jadi dia dengan dengan rasa bersalah dia boleh pegang pandangan yang kedua ini. Ini nasihat bukan daripada saya, daripada ulama. Itu dalam kitab. Tapi dia kena jaga-jaga dia punya pemisah dia antara boleh dan tak boleh itu mengikut pandangan kedua ialah tanpa rasa syahwat. Bila ada rasa syahwat dia palingkan pandangan. Memang tidak syak lagi, pandangan yang paling utama diamalkan ialah pandangan yang pertama. Imam Nawawi kata tak boleh tengok walaupun aman daripada fitnah, walaupun tanpa ada rasa syahwat. Okey. Jadi kita boleh bezakan antara dua kenyataan tu. Tidak ada pertentangan. Syarat penutup, maknanya syarat sesuatu yang dikatakan menutup aurat ini adalah sesuatu yang boleh menghalang dari terlihat warna kulit. Itu baru dikatakan menutup aurat. Menghalang daripada, kalau dia pakai
apa, pembalut buku tu. Pembalut buku itu tak dikatakan menutup aurat. Pembalut buku yang transparent lah. Okey. Walaupun sekadar dengan air keruh. Maksudnya dia menggunakan air keruh tu menutup aurat dia. Macam mana? Ini cerita dia orang semayang dalam air. Semayang dalam air macam mana dia rukuk, macam mana dia sujud? Dia semayang jenazah. Dia semayang jenazah. Okey, dia duduk dalam air itu keruh, jadi ada jenazah, ataupun dia semayang jenazah gaib ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Dalam ni tak ada apa-apa ni. Ditutup dengan air keruh, boleh. Okey. Tidak boleh dengan khemah yang sempit. Apa maksud dia? Maksud dia, benda yang dikatakan sebagai menutup aurat ni, mesti benda itu dinisbahkan sebagai pakaian dia. So kalau dia duduk dalam khemah, walaupun khemah tu kecil, besar dia je, itu tak dipanggil menutup aurat. Kerana dia tak pakai khemah tu, dia duduk dalam khemah tu. Dia nak nama menutup aurat ni, mesti benda tu boleh dikatakan sebagai pakaian dia. Dan tidak juga dengan kegelapan. Mana tidak memadai, dia jadikan kegelapan tu sebagai penutup aurat, dia tak boleh. Dia tutup lampu apa semua, dalam bilik dia gelap. Dia kata sekarang ni saya pun tak nampak, kata. Saya pun tak nampak diri saya, jadi saya boleh semayang. Tak boleh. Dia mesti tutup. Tidak wajib menutup dari bahagian bawah. Maksudnya aurat ni kalau kita tak nampak pun, tapi boleh nampak, bahagian yang wajib ditutup dalam semayang. Kalau kita tak nampak, tapi kalau tengok boleh nampak, kita tak nampak itu yang atas, memang tak nampak. Tapi kalau kita tengok nampak, batal. Dia bukan mesti kita. Jadi ulama' dipesan, kalau orang tu dia pakai kain longgar ke bawah, jadi ulama' pesan hendaklah dia butangkan baju dia. Sebab kalau dia tak butang, walaupun dia tak tengok ke dalam baju dia, tapi dikira auratnya terbuka. Dikira auratnya terbuka. Okey. Dia sebut situ. Jadi kalau orang tu dia semayang di atas pangkin, di atas pangkin, pangkin tu dia jarang lah, kayu-kayu dia tu, jadi orang lalu bawah pun boleh nampak. Jadi adakah kita kata semayang dia batal? Tidak. Kerana tidak wajib tutup aurat daripada bawah. Dia wajib tutup dari pandangan tepi dan pandangan atas. Okey. Berbeza dengan khuf. Kita dah bincang lah khuf sebenarnya. Khuf, stokin kulit tu, khuf. Okey, kita boleh sapu atas dia. Dia wajib ditutup dari bawah dan tepi. Tidak wajib ditutup dari atas. Maksudnya kalaulah dia punya mulut tu besar, kasut tu dia punya tu lebar, kita daripada atas ni nampak kaki kita, masih sah lagi. Sebab dia wajib ditutup dari tepi dan daripada bawah. Kalau aurat kita ni wajib ditutup dari pandangan atas, dari pandangan tepi. Bawah tak wajib. Harus menutup sebahagian aurat dengan tangan. Katakanlah kita memang dah tak ada dah, ada seluar, itu pun koyak sikit lubang. So semayang tu kita tutup dengan tangan kita. Boleh tak? Itu dikira tutup tak? Tutup. Dikira tutup. Tapi masalah timbul bila dia sujud lah. Bila dia sujud, rukuk tu boleh tahan lagi, tapi bila dia sujud, macam mana? Dia kata bila dia sujud itu, ada dua pandangan. Dua-dua ni boleh diamalkan. Ada dua pandangan. Dalam situasi ini, bila nak sujud, ada dua pandangan. Dan dua-dua ni boleh diamalkan. Satu pandangan Imam Ramli, satu lagi pandangan Ibnu Hajar. Imam Ramli kata wajib dia letak tapak tangan dia di tempat sujud. Yang itu biarkan, tak ada masalah, dimaafkan. Ketika itu dimaafkan. Lepas tu bila dah bangun sujud, tutup balik. Nak sujud, lepas letak tangan itu biarkan. Okay, dia kira tak mampu. Ini cerita dia orang yang tak ada pakaian lain lah. Tapi Imam Ibn Hajar kata tak mesti pun dia letak tangan dia boleh pilih, nak letak tangan ke nak teruskan tutup aurat dia. Dia ada pilihan. Azan. Okey.
Baik, jika seseorang mempunyai sesuatu yang hanya mencukupi untuk menutup di bahagian kubul dan dubur, maka wajib menutup kedua-duanya. Maksudnya maksudnya dia tak ada apa-apa pakaian lagi untuk tutup aurat. Dia ada secebis kain yang boleh tutup aurat depan dan belakang. Ini bukan seluar dalam. Seluar dalam tu kira selain kemaluan tu ada bahagian paha ditutup. Ini memang sedikit kain yang boleh digunakan menutup aurat kemaluan depan dan belakang, maka wajib juga tutup. Bukan kata baik tak payah tutup. Tak ada, memang kena tutup. Banyak tu ada, banyak tu kena buat. Atau hanya mencukupi salah satu daripadanya saja. Lagi sikit kain yang dia ada, sama ada tutup depan atau belakang, maka wajib mendahulukan bahagian depan. Tutup bahagian depan. Disunatkan mengancing jubahnya atau mengikat di bahagian tengahnya. Tengah, ikat baju dia mungkin besar, ikat situ, supaya tak terlihat bahagian pusat ke bawah. Katakan dia pakai jubah saja, dia tak pakai seluar ke, dia tak pakai apa bawah tu, dia pakai jubah saja. Jadi ikat tengah tu supaya waktu sujud ke dia tak terlihat daripada sini ke bawah. Disunatkan mengancing jubahnya atau mengikat di bahagian tengahnya jika auratnya boleh terzahir ketika rukuk dan selainnya. Kemudian dalam syarah ni dia ada sebutlah pasal pakaian. Dia kata untuk semayang ni disunatkan bagi seseorang itu mengenakan pakaian yang terbaik. Ahsana thiyabihi, pakaian yang terbaik. Okey, yataqammasu, pakai qamis. Qamis ini maknanya baju lah. Qamis ini bukan mesti jubah. Qamis ni maksudnya baju. Okey, baju tu biar baju yang elok sikit lah, baju yang elok sikit. Wa yata'ammamu, pakai serban. Ni saya pun tak pakai serban. Wa yatatailasu, pakai tailasan. Tailasan ni balut tutup kepala sekali. Okey. Wa yartadi, pakai ridak. Wa yataziru, pakai kain, ataupun yatasarwalu, pakai seluar. Maknanya pakai pakaian yang sempurna lah. Bukan sekadar je pakai tuala gitu. Boleh tutup pusat, tutup tuala jadilah pakai tuala, lepas tu semayang. Jadi itu tak bagus. Syarat yang ke-9. Syarat ke-9 ni panjang. Cerita mengenai menghadap kiblat. Kita baca mana yang sempat. Menghadap kiblat ni salah satu syarat sembahyang yang agak berat dalam mazhab Syafi'i, sehingga orang musafir jadi satu kesukaran lah untuk dia. Menghadap kiblat dalam sembahyang fardu memang satu syarat yang sangat berat. Dia mesti ada kiblat daripada awal sembahyang sampai habis. Kalau sembahyang sunat longgar, sembahyang sunat ada kelonggaran. Tapi dalam sembahyang fardu mesti ada kiblat daripada takbir sampailah memberi salam. Kalau ada bahagian ada ketika yang seseorang tu tidak menghadap kiblat, maka sembahyangnya tidak sah. Dia bukan kalau kita tengok orang sembahyang kiblat salah, kita masuk masjid dia menghadap sana, ataupun mungkin dia kata kunci ke apa, dia sembahyang kat luar tu dia menghadap sana. Jadi bukan kata kita betulkan dia, tak, memang sembahyang dia tak sah, suruh sembahyang balik. Jangan tunggu dia habis, kesian dia. Betul bisik tinggal kiblat belakang sana, ulang balik sembahyang. Sekarang ulang balik sembahyang. Batalkan sembahyang ni. Jangan teruskan sembahyang. Okey. Kadang-kadang sembahyang kat luar surau, luar masjid tu dia jadi salah arah kiblat dia. Bangunan masjid tu sama aja, salah kiblat. Jadi menghadap kiblat ni asalnya adalah satu rukun dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Yang ada kelonggaran ini, dikecualikan menghadap kiblat ketika solat bersangatan takut, salatul khauf, solat bersangatan takut, dan pada sembahyang sunat ketika perjalanan yang harus. Sama ada solat syiddatul khauf, solat ketika perang, atau solat ketika solat sunat di dalam perjalanan yang perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Boleh tidak menghadap kiblat sekiranya sukar untuk menghadap. Bukan terus tinggalkan kiblat,
Okey, sekiranya sukar menghadap kiblat, boleh untuk tidak menghadap kiblat. Okey, kita cerita tentang kiblat ni ada beza sikit. Bila kita sebut tentang kiblat dalam mazhab kita ni, maksudnya ialah kita mesti menghadap binaan Kaabah. Okey, binaan Kaabah, bukan arah Kaabah tu berada. Contohnya macam kita kat Malaysia ni, apa makna arah? Kita berada kat Malaysia ni, kiblat kita arah barat apa? Dia utara, dekat utara tu barat laut. Barat daya ke barat laut? Barat daya. Utara, barat daya, barat laut, selatan. Macam ni dia nama dia, saya tak ingat. Barat daya kan? Siapa ingat? Barat apa nama dia? Barat laut. Barat laut yang dekat dengan utara, barat daya yang dekat dengan selatan kan? Lebih kurang gitulah. Jadi katakan kita kiblat kita 292.3 gitu kan, arah barat itu, barat, bukan barat betul, dia barat sengit sikit. Jadi ada mazhab yang mengatakan maksud menghadap kiblat itu ialah menghadap arah kiblat. Maksudnya kalau kiblat bagi negara itu ialah utara, menghadap utara cukup. Walaupun lari sikit daripada kiblat, daripada binaan kiblat, lari ke kanan sikit, kiri sikit, tak apa. Mazhab kita tidak, mesti menghadap bangunan Kaabah. Maksudnya daripada sini kalau kita jalan ni, sentuh Kaabah. Kita punya ukuran ni, kalau kita jalan tegak je, kita akan pegang Kaabah, ataupun kita akan berjumpa dengan Kaabah. Okey. Kalau orang yang berada dekat dengan Kaabah, antara dia dengan Kaabah tidak ada halangan, dia mesti pasti yang dia menghadap binaan Kaabah. Dia tak boleh kata mungkin kot, tak, dia mesti pasti. Dia panggil secara yakin 100%. Tapi bagi macam kita ni, ini tahap kita zon. Tahap kita ni tahap zon. Mana sangkaan kuat kita ni memang menghadap binaan Kaabah. Okey. Kalau dekat tempat kita memang tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi ke luar negara, kita pergi ke tempat yang mazhabnya selain daripada mazhab Syafi'i, ataupun mazhabnya tu memang tak ada mazhab, jadi antara masalah yang kita hadapi adalah masalah kiblat. Umpamanya Cina lah, Cina. Saya sendiri tak pernah pergi Cina, tapi ada kawan kita. Kadang-kadang Cina ni dia payah sikit dari segi nak kumpul-kumpul orang Islam ni payah. Dekat rumah pun nak kumpul-kumpul orang payah. Kumpul ramai sikit nanti polis datang. Jadi kadang-kadang sembahyang kat rumah, kadang-kadang sembahyang kat hotel, kadang-kadang sembahyang kat masjid. Bila tanya tuan rumah tu, mana kiblat? Dia kata kiblat sebenar sini, tapi kita orang sembahyang sini. Macam mana pula? Dia kata benar, kiblat sebenarnya macam ni, tapi kita orang sembahyang macam ni. Jadi macam mana? Kalau di Sudan, di Morocco, memang negara-negara barat barat Islam ni memang kita jumpa masalah tu. Di Sudan sini saya pergi, dia biasa dekat masjid besar-besar ni, dia sekeliling masjid tu ada taman, ada pokok-pokok. Sudan ni bukan senang cari pokok. Jadi orang datang lambat-lambat ni, dia tak sembahyang dalam masjid, dia sembahyang kat luar. Kita naik atas loteng masjid tu, kita boleh tengok dia sembahyang tak menghadap kiblat. Dia sengit sikit. Memang dia sengit sikit. Kiblat macam ni, dia sengit macam ni. Dan saya pernah tanya orang Sudan, dia kenapa macam ni? Dia kata memang macam ni kita buat. Daripada dulu memang macam ni. Kita dah waris macam ni dah lama dah. Kalau sembahyang dalam masjid, okey. Dia bila sembahyang luar masjid je, dia terus jadi sengit. Kita pun tak faham. Okey. Jadi kiblat ni kita kena hati-hati siap. Kita kena hati-hati. Dan menghadap kiblat tu dengan apa? Menghadap kiblat itu bila kita berdiri dengan dada, dengan sebahagian besar dada kita. Dan kita mesti menghadap kiblat ni dengan keseluruhan dada kita. Kalau katakanlah kita sembahyang dekat Masjidil Haram, ini bangunan Kaabah petak ni, kita sembahyang sini. Biasanya kan kiblat itu kan bulat macam ni, tapi ni kita duduk sorang-sorang, kita sembahyang macam ni. Separuh kena, separuh tak kena, tak sah.
dia mesti seluruh bahagian kita bertentangan dengan binaan tu. Kalau kita sembahyang betul-betul menghadap bucu, okey lah, menghadap bucu okey. Tapi kalau kita sembahyang tepi macam ni, sebahagian ni terkeluar daripada menghadap Kaabah, tidak sah. Nah, itu kita dikira tidak menghadap kiblat dengan sempurna. Okey. Jadi kita berhenti dekat bab menghadap kiblat ni. Dia panjang ni perbincangan dia. Macam mana kalau kita sembahyang dalam Kaabah? Kita sembahyang di luar Kaabah, kita menghadap Kaabah tu, kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kita nak hadap mana? Soalan ni. Kita boleh menghadap mana-mana saja. Kita boleh menghadap mana-mana saja. Kalau di luar Kaabah, kita semua menghadap ke arah Kaabah. Tapi kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kita boleh hadap mana-mana saja. Ke sana boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, mana-mana boleh. Dan kalau imam sembahyang dalam tu, sembahyang berjemaah 2 orang, imam menghadap sana, makmum menghadap sini, boleh, tak ada masalah. Ataupun imam menghadap sini, makmum menghadap sini, bertembung 2 orang begitu, boleh. Dalam Kaabah ada special, boleh. Kalau sembahyang atas Kaabah, nanti ada perbincangan dia. Allahu a'lam. Ada soalan? Tak ada soalan kapal terbang. Solat dalam kapal terbang. Solat dalam kapal terbang sama macam solat di atas tanah macam biasa, iaitu kita mesti pastikan arah kiblat dulu. Okey, kita mesti pastikan arah kiblat dulu. Dia solat atas kapal terbang ni, dia perbincangan dia lebih luas lagi lah. Selain daripada pastikan arah kiblat, kita pastikan waktu dah masuk. Bila kita sembahyang atas kapal terbang ni, biasanya kapal terbang ni kan dia bergerak, dia bukan berhenti, dia bergerak. So kadang-kadang dia mengejar masa, kadang dia membelakangkan masa. So kita mesti pastikan waktu dah benar-benar masuk, baru kita sembahyang. Mulai dari segi kiblat, kita pastikan arah kiblat, okey, secara sangkaan yang paling berat, kemudian kita sembahyang. Dari segi nak sembahyang berdiri ke, boleh sembahyang duduk ke, kita usahakan dulu untuk sembahyang berdiri. Sembahyang sempurna lah, boleh rukuk sujud secara sempurna. Kalau dia kata tak boleh, kat sini semua tak ada ruang sembahyang, duduk tempat masing-masing. Jadi kita tetap teruskan sembahyang kita, duduk di tempat kita dengan isyarat rukuk dan sujud. Dan nanti bila kita turun, kita ulang balik sembahyang tersebut. Tapi kalau kita dapat sembahyang sempurna, contohnya kita pergi Mekah, kita naik Saudi, yang kat belakang tu ada surau dan arah kiblat sekali ada, kita boleh sembahyang dengan sempurna, maka tidak wajib ulang. Tidak wajib, hanya disunatkan saja. Sunat, tetap juga disunatkan ulang. Kerana ulama kita kata sembahyang di atas kapal terbang ni, walaupun dia sembahyang sujud rukuk semua sempurna, sebenarnya dia tidak bersujud di atas bumi. Dia kata dia sujud, dia tergantung. Sujud itu mesti sujud di atas bumi atau sesuatu yang bercantum dengan bumi. Okey, tapi cantum dengan bumi. Dia sujud atas kapal tu air jadi kena lah. Tapi dia kata kapal terbang ni tidak bercantum dengan bumi. Jadi disunatkan ulang. Tidak wajib lah, kita kata tidak wajib. Mazhab lain mengatakan okey, tak ada masalah. Okey, ada soalan lain? Bulan depan pula. Wallahu alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.